Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam siaran Garasi TV bagi hari Rabu hari ini, 6 hari bulan Januari 2021. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semalam. Sangat istimewa kerana walaupun view kita tak mencapai 1000 view semasa semalam, hanya 980 lebih, tapi satu lagi rekod share dipecahkan di mana anda membuat 1.4 ribu share. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berusaha membuat share semalam, walaupun kita tahu bahawa beberapa kawasan yang dilanda banjir agak besar, berarti kita kehilangan rakan-rakan tontonan daripada zon banjir, terutama di Johor, Pahang dan juga sebahagian daripada Kelantan dan Terengganu yang juga dilanda hujan malam tadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada mereka semalam yang memulakan langkah untuk menderma bagi tabung banjir yang dilancarkan oleh Garasi TV. Alhamdulillah semalam kita dapat 500 lebih derma dan kita akan terus saja mengutip derma ni dengan Garasi TV memulakan kempen dengan RM3,000 dana daripada Garasi Republik untuk memulakan tabung ni. Alhamdulillah tabung ni akan mula bergerak sampai pukul 6 kerana dua orang aktivis kita iaitu Uncle Zaidi Ong dan juga Syukri Abdullah telah menawarkan diri untuk menjadi pentadbir amanah. Kita sedang menguruskan untuk memindahkan wang ke akaun mereka bagi membolehkan matlamat tabung ini berjalan. Macam mana saudara tahu bahawa ia adalah tabung yang kecil saja, bukan tabung yang besar, iaitu sekitar 50 ke RM100 bagi setiap bantuan yang diberikan mengikut kes-kes yang diperlukan oleh mangsa. Kita mungkin boleh membesarkan tabung ini sekiranya dana yang kita perolehi meningkat. Untuk pengetahuan saudara, ada banyak berita yang membimbangkan yang kita kongsi hari ini, terutama banjir yang dilanda, monsun yang dilanda, yang akan membawa hujan dan Kelantan dengan 6 daerah itu Kuala Kerai, Gua Musang, Jeli, Macang, Tanah Merah dan Pasir Mas. 6 kawasan di Kelantan dikenal pasti oleh Jabatan Meteorologi akan menerima tumpahan hujan yang lebat hari ini. Berarti dengan ombak laut pula meningkat pada 3.5 meter atau hampir 11 ke 12 kaki akan menyebabkan muara dipenuhi oleh ombak besar. Berarti air hujan yang datang daripada darat tidak akan dapat memasuki laut dan akan membuat dia terperangkap. Dan sekali lagi 6 daerah ini iaitu Jeli, Macang, Kuala Kerai, Tanah Merah, Pasir Mas dan Tumpat akan menerima banjir pada hari ini. Amaran juga dikeluarkan bagi banjir di Dungun dan Kemaman kerana faktor yang sama juga iaitu hujan lebat dan pada masa yang sama ombak setinggi 3.5 meter ke 4 meter antara 10 ke 12 kaki dijangka melanda pantai sepanjang pantai Kemaman dan juga Dungun, dan sekali lagi akan menyebabkan banjir besar akan melanda bahagian selatan Terengganu. Pahang juga dijangka akan menerima hujan tambahan hari ini, cuma tidak dinyatakan secara detail sama ada dia akan datang di sebelah zon Basrah, Kuantan ataupun akan merebak lagi ke kawasan yang sedia ada iaitu di Raut Mentakap Tumpat, Raut Mentakap dan juga Kuala Lipis. Jadi kita mengucapkan takziah kepada mereka hari ini kerana ada laporan mengatakan memang Kelantan telah mula banjir hari ini. So kalau ada rakan-rakan daripada dalam ni yang sekarang berada di Kelantan dan Terengganu, sila update je apa yang sebenarnya berlaku di tempat anda. Kerana hari ini portal-portal berita tidak memberikan tumpuan kepada banjir, kerana semua portal berita hari ini memberikan tumpuan kepada krisis politik yang mana sebahagian besarnya menjurus kepada sama ada membentuk kerajaan baru ataupun akan ada jatuhnya kerajaan PN. Itu kita akan lihat perkembangannya sehari dua ni. Tapi fokus utama Garasi adalah untuk memastikan bahawa kita berfungsi sebagai satu kombinasi sosial yang dapat memberi bantuan kepada masa banjir walaupun sedikit. Saya sentiasa saja akan update saudara mengenai isu-isu banjir bagi saudara boleh ikut serta beriltizam dan juga memberi bantuan. Macam saya kata, kalau RM2 pun itu adalah derma yang sangat besar artinya. Kerana apabila kita salurkan kepada dua rakan pentadbir kita iaitu saudara Syukri Abdullah dan juga Zaidi Ong, RM2 berarti mereka dapat menyalurkan kepada keluarga yang memerlukan sebuku roti. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang kelihatan telah memulakan kempen di kawasan banjir, terutama Ustaz Abid Liu, Ustazah Asma yang juga memulakan kempen. Kita naikkan banyak gambar daripada Facebook Ustazah Asma hari ini kerana saya pun rasa terharu ketika
kita masih lagi terpinga-pinga memikirkan apa untuk dilakukan, tetapi beliau Ustazah Asma telah bertindak dengan memasuki kawasan zon banjir dan mula mengedarkan makanan, pakaian dan juga bantuan tunai. Daripada foto-foto yang dikongsikan oleh Mahfuz, anda dapat lihat peringkat pertama di kawasan yang dah surut. Ini adalah kawasan kecil yang telah surut, dan apa yang berlaku pada kawasan yang dah surut, kita dapat lihat banyak rumah musnah. Sebahagian daripada rumah memerlukan kos yang sangat tinggi untuk pembersihan. Kita juga mengucap terima kasih kepada bomber Malaysia yang nampak segera turun. Ini respect lah abang-abang bomber yang bersama dengan Ustazah Asma dan mula mencuci rumah-rumah di kawasan yang mula menyurut. Dan saudara pun telah melihat posting-posting di Facebook keadaan rumah-rumah yang ditinggalkan apabila banjir. Itu kita tengok di zon yang air yang dinaiki mungkin antara 3 ke 4 kaki. Tapi kita akan melihat gambar yang lebih teruk apabila air mula surut di zon yang dilanda kedalaman air antara 8 hingga 20 kaki tu. Terutama di pedalaman Raub dan di Kuala Lipis, di Benta, juga di Keluang dan Kota Tinggi. Kota Tinggi dijangka air telah mencapai 20 kaki dengan banjir termenung tu, iaitu air tidak dapat menyurut selagi matahari tidak bersinar garang. Dan oleh kerana jangkaan Jabatan Meteorologi bahawa 1 minggu ni cuaca akan sejuk dan matahari akan sukar memancar sepenuhnya, bererti proses untuk penyurutan banjir terutama di Kota Tinggi dan Keluang akan berkemungkinan perlahan. Manakala di Kelantan 6 daerah yang saya sebut tadi, Kuala Kerai, Deli, Kuala Kerai, Jeli, Macang, Gua Musang, Pasir Mas dan juga Tanah Merah akan mula mengalami banjir hari ini kerana hujan lebat, dan kebetulan pula dia berlaku sama seperti banjir merah dan banjir kuning, di mana air yang akan bergerak ke hulu sungai tidak akan dapat memasuki laut kerana laut dan membadai dengan ombak setinggi 3.5 meter. Berarti akan berlaku lagi satu banjir, dan kita bergantung masa yang agak panjang. Sekiranya ombak laut terus saja membadai tinggi hingga 3 atau 4 hari, berarti Kelantan dan Terengganu Kelantan akan mengalami banjir besar, yang kita doakan supaya taburan hujan tidaklah selebat ketika bah kuning melanda pada 2014 yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, sila beri perhatian bukan saja kepada berita dan faktanya, terutama kalau saudara berada dalam secara langsung ni. Tolong beri perhatian kepada tabung yang kita tubuhkan. Setakat ni kita ada 3,000 dari garasi dan 500 lebih daripada dana yang disumbangkan oleh rakan-rakan garasi secara langsung semalam. Anda boleh terus menderma. Saya mengharapkan sekurang-kurangnya RM2 memadai untuk saudara membantu supaya tabung ni boleh saja terus menyalurkan wang kepada 2 pentadbir kita, dan 2 pentadbir kita menyalurkan wang kepada keluarga-keluarga yang memerlukan, kerana kita tahu kita tak mampu membuatkan projek yang besar. Ini bukanlah projek puluh-puluh ribu yang dapat melaksanakan kempen besar-besaran, kerana kita tahu ramai NGO yang akan buat itu, alhamdulillah, di Malaysia. Cuma garasi dan rakan-rakan garasi ingin membantu secara minimal, sekurang-kurangnya mereka yang menjadi mangsa mendapat 3 perkara, iaitu makanan, yang kedua adalah susu bayi, dan yang ketiga adalah bil rawatan kesihatan sekiranya bayi-bayi kecil yang terjejas kesihatannya akibat banjir ini dapat mendapatkan rawatan yang segera. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang share semalam. Angka tontonan saya tak dapat semak berapa naik dia, tapi saya tengok daripada angka like dah mencapai 1,000 lebih bagi sesi kita mengenai pelancaran tabung semalam, alhamdulillah. Kita akan naikkan poster dah ada dekat situ yang meletakkan angka tabung COVID-19 ni di Maybank. Dia berbeza dengan angka untuk pembayaran log. Ini dua akaun berbeza, kita separate kan. Bila anda menderma, dia akan pergi ke akaun yang lain. Sekiranya anda membeli dan membuat log, dia adalah akaun yang lain. Mahfuz sedang naikkan akaun untuk derma bagi mangsa banjir, yang sekadang rerayap tu ataupun crawl tu. Yang sedang anda lihat sekarang adalah lebih kepada crawl untuk anda menderma bagi tabung banjir ni. Saya cukupkan terima kasih semalam. Tak sangka respon begitu besar. Ramai memberi banyak cadangan. Tapi untuk masa ini kita berterima kasih kerana kita ada 2 sukarelawan yang menawarkan khidmat, di mana saudara Syukri Abdullah akan menguruskannya dari Kuala Lumpur, dan manakala Uncle Zaidi Ong akan menguruskannya dari Kuching, Sarawak. Dan saudara pun tahu bahawa pengurusan tidaklah susah di mana pun anda berada, kerana anda hanya perlu memantau di Facebook saja. Sekiranya ada keluarga, ada kes
yang dibangkitkan oleh mereka yang menjadi mangsa. Yang paling penting adalah sekiranya mereka memerlukan bantuan makanan, bantuan rawatan kesihatan dan juga bantuan susu untuk kanak-kanak. Saya cakap bagi tahu je untuk saudara yang nak dapat update politik, kecenderungan untuk pilihan raya sangat tinggi. Inilah yang diperkatakan bahawa adalah tipis untuk kerajaan yang ada sekarang bertahan. Adalah satu kemungkinan yang agak sukar juga sekiranya untuk membentuk kerajaan baru. Berarti sekiranya besok atau lusa banyak ahli parlimen yang mengundurkan diri daripada kerajaan Perikatan Nasional, berarti kerajaannya akan jatuh. Dan kemudian terpulang kepada budi bicara Perdana Menteri ketika menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertua Agong. Sama ada Dewan akan dibubarkan dan kita akan mengadakan pilihan raya dalam tempoh 60 hari. Itu yang paling kita takuti dan paling kita elakkan. Kerana cuaca buruk, banjir ni walaupun berlaku sekarang, tapi saya rasa impaknya adalah sampai 2 bulan. Rakyat memerlukan perhatian. Ini membabitkan ratus ribu orang rakyat di Kelantan, di Terengganu, di Pahang yang telah pun teruk, dan juga di Johor yang masih lagi belum surut airnya. Dan kemudian kita ada lagi krisis angka jangkitan COVID-19 yang kita jangka pada Februari ini angkanya akan bergerak antara 1,800 hingga 2,500 jangkitan sehari. Berarti kita boleh memperoleh purata 45,000 jangkitan pada Januari ini kalau mengikut data dan juga perkembangan hingga hari ini 6 hari bulan. Tak mustahil pada bulan ni kita menerima 45,000 jangkitan baru dengan angka kematian yang belum meningkat setiap hari 8 ke 11, 5. Berarti kita telah melepasi 500 orang dan kemungkinan kita akan mencapai angka kematian 50 orang sebulan. Jadi kita berharap ini bukanlah masa yang sesuai untuk kita menerima hakikat bahawa orang berpolitik membuat keputusan untuk melaksanakan PRU. Apa juga keadaan politik antara mereka, sekarang kita harap mereka bersabar dan memastikan bahawa keadaan terus stabil dan rakyat terus dapat hidup dan terus mendapat kerajaan yang dapat membantu kita mengatasi COVID-19, tekanan ekonomi yang tinggi dan juga sekarang adalah bencana alam akibat banjir besar yang melanda akibat perubahan monsun. Yang kita tahu bahawa Disember dan Januari bukanlah bulan yang aneh kerana itu adalah bulan monsun bagi negara kita, atau kita sebutnya sebagai tengkujuh. Kita ada berapa view saat ni dah? 230. Tuan-tuan terus share je petang ni kerana saya tak ada apa sangat saya nak kongsi. Malam ni kita ada jualan bawal, air bawal. Berarti tak banyak benda kita boleh kongsi kerana air bawal akan muncul dan kita akan habiskan banyak masa untuk membantu usahawan air bawal Nana untuk menghabiskan stok air bawalnya yang perlu diedarkan kerana stok ni telah berada dalam simpanan beliau pada tahun 2020 yang sepatutnya digunakan untuk menghadiri 20 ataupun 25 festival tudung di seluruh negara. Tetapi oleh kerana banyak acara dan juga event keramaian dibatalkan berikutan wabak COVID-19, usahawan ini mengalami lambakan tudung yang tak dapat dijual. Jadi garasi membantu beliau untuk membolehkan sekurang-kurangnya pada malam ni dia ada 350 set dengan harga 59 set. Satu itu 3 helai tudung terbaik yang berharga antara harga pasaran asalnya 49 ke 69 ringgit sehelai. Tapi malam ni hanya akan diturunkan 3 helai 59 ringgit bagi membolehkan usahawan ini mengutip semula modalnya dan membuat persiapan bagi perniagaan baru kerana beban modal pembelian tunai ni telah meletakkan beliau dalam keadaan kerugian kerana kehilangan modal pusingan. Jadi kita bantu saja untuk beli malam ni. Saya dah buat log petang semalam tapi saya hentikan kerana kita nak dulukan kempen pelancaran tabung banjir COVID-19. Kita dah lepas 300 ke dah? Saya minta tuan share dulu untuk membolehkan kita share. Tak apa kalau saudara tunggu sebelah malam pun okey. Tapi saya rasa agak terkejut kerana 2 petang dah kita sukar untuk mendapat tontonan kerana saya faham bahawa kita kehilangan penonton dari Kelantan. Keseluruhan Kelantan orang tak lagi menonton kerana mereka sedang mengikuti perkembangan keadaan kampung halaman saudara mara dan juga ataupun individu sendiri yang sekarang ni dah berada di 6 daerah di Kelantan yang dilanda banjir. Bayangkanlah 6 daripada 10 daerah sedang mengalami peningkatan air sekarang kalau berdasarkan laporan berita mengenai hujan yang telah turun sepanjang hari. Kita juga akan kehilangan penonton daripada Terengganu, terutama daripada Kemaman dan juga Dungun yang sekarang sedang menghadapi hujan dan dijangka ombak besar akan berlaku sebelah malam. Berarti banjir akan berlaku banjir malam ni di kedua-dua negeri kerana selalu secara logiknya apabila graviti merendah
pada sebelah malam. Berarti ombak besar akan mula kuat memukul pantai pada sebelah malam dan akan menendang air hujan yang mengalir ke hala sungai naik kembali ke darat. Jadi jangkaannya banjir kilat akan bermula malam ini. Berarti saya rasa semua rakan-rakan yang berada di Kelantan dan di Terengganu dan juga di pantai Johor yang menghadap laut Cina Selatan ni, Mersing tu semua, semua mula bersedia kerana hujan lebat akan membuat takungan air. Tetapi malam nanti apabila ombak daripada laut Cina Selatan mula membadai pada ketinggian 3.5 hingga 4 meter, iaitu antara 10 hingga 12 kaki, maka banjir besar akan berlaku dalam mendadak dalam tempoh 1 atau 2 jam saja. Apabila limpahan air laut yang naik ke darat dan juga limpahan air hujan yang bertakung dan mengalir sepanjang siang ni akan mencetuskan banjir kilat. Jadi saya boleh faham kenapa angka hari ini rendah. Sementara di Kelantan dan di Johor, tiada tanda-tanda penyurutan mendadak berlaku kerana cuaca redup dan tidak bermatahari. Ini menjadikan banjir terbendung, banjir yang memerlukan air disurutkan oleh matahari, kerana kawasan yang hujan sekarang ni tak dapat mengalirkan airnya kembali ke sungai dan terusnya pergi ke laut kerana dia jatuh di kawasan tanah rendah. Berarti ini banjir terbendung. Banjir yang satu-satu caranya untuk surut adalah dengan bantuan bahang matahari. Itu yang saya kongsikan hari ini. Dengan saudara, kalau ada apa-apa Q&A kita ambil lah sikit. Kalau ada siapa-siapa yang bertanya apa-apa, cuma saya harap saudara menyokong saja. Saya dah repost tu tabung, poster tabung. Saya dah boost juga. Okey. Kita ada seorang rakan bandar di Jeli. Di Jeli, apa nama dia? Nami Janggut tu, dia sedang naikkan posting. Saudara boleh share je. Bagi mereka yang ditenggelami air yang tak dapat menyelamatkan barangan, kerana notis banjir Terengganu, banjir di Kelantan pun dinaikkan semalam saja. Meteorologi baru saja semalam dapat mengesan pergerakan awan yang membawa ribut petir dan hujan lebat tu. Berarti kemungkinan ramai juga yang tak bersedia, ataupun kalaulah bersedia pun bagaimana nak memindahkan satu rumah untuk mengeluarkan barang-barangan, kerana tak mudah saudara. Untuk memindahkan isi rumah, mungkin orang hanya boleh membawa selai sepinggang dan dokumen-dokumen penting je keluar daripada rumah bersama kenderaan dan pergi ke tanah tinggi, kerana bagi mereka yang telah berpengalaman di 6 daerah ini yang telah melihat banjir bah merah dan bah kuning dulu, mereka tahu kawasan mana yang akan tenggelam. Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas dan Tanah Merah ni. Begitu juga mereka yang berada di Dungun dan juga di Kemaman. Ini kawasan yang selalu terdedah pada banjir. Sebahagian kawasan di Pahang, sebahagian besar di Mersing juga saya rasa fikir dah tahu kawasan-kawasan yang akan dilanda banjir. Mungkin pasukan Gerakan AM dan juga pasukan Majlis Keselamatan Negara dan juga pasukan bantuan banjir telah bersiap sedia. Tapi saya berani jamin, bersiap macam mana pun saudara, tak ada siapa yang dapat menyelamatkan keseluruhan rumah dia kecuali melarikan diri selai sepinggang dan bawa dokumen-dokumen penting saja. Itu keadaan hari ini. Kita berdoa. Okey, itu adalah pandangan yang stereotip je. Ada yang bertanya mengenai banjir ini adalah kerana pembalakan atau apa. Saya bagi tahu kata itu adalah pandangan yang subjudis. Walaupun ramai ahli-ahli itu, tapi saya bagi tahu pada saudara, kerana La Nina ataupun El Nino ni, dia bermula pada tahun 87. Bahawa akibat daripada pemanasan global ataupun dipanggil climate change ni, memang telah berlaku di mana-mana pun. Saya dah jelaskan pada saudara bahawa Eropah juga mengalami kesan banjir. Jadi kalau kita masih lagi nak balik kepada mencari siapa yang salah dalam penerbangan balak ni, ataupun apa-apa saja projek pembangunan apa semua, dia terlambat untuk kita sesal sekarang. Kerana faktornya adalah faktor hujan yang datang dalam pusingan El Nino ni, yang saya sebut semalam pada 5 tahun, 7 tahun dan 9 tahun sekali. Itu berarti kalau bagi mereka yang sedang mengalami banjir 2014, kini 2021, berarti pusingan El Nino sekarang ni adalah 7 tahun. Di mana sebenarnya setiap ujung tengkujuh ni hujan turun macam biasa. Cuma pada setiap kali pusingan El Nino, kalau saudara melihat laporan glasier apabila ada tahun glasier pecah di Kutub Utara dan airnya mengalir ke laut pada kadar yang lebih tinggi, dan apabila datang musim pemanasan di laut yang lebih panjang, dia akan menghasilkan hujan yang lebih lebat. Ini adalah perkara
yang berlaku secara global. India, Pakistan juga akan mengalami selepas ini apabila mereka menerima musim monsunnya. Jepun, Hong Kong dan juga Taiwan juga akan mengalami apabila mereka menerima musim monsunnya. Filipina juga akan mengalami apabila mereka menerima musim monsunnya. Cuma pergerakan sekarang adalah monsun yang melanda kita Malaysia, begitu sebahagian Sabah dan Sarawak. Jadi kalau nak balik kepada mencari kita nak salahkan pada balak atau tidak pun agak sukar juga. Pada tahun 71 kalau saudara lihat banjir di Lipis ketika pembalakan belum besar di Pahang pun, kadar air yang naik ke jambatan Kuala Lipis yang menjadi kayu ukur banjir 1971 dan banjir 2021 selepas 50 tahun. Saudara cari je gambar tu, saudara lihat perbandingan. Jurang air hanyalah 6 inci je. Berarti pada tahun 71 banjirnya dah besar. Air sampai ke paras lantai jambatan. Pada tahun sekarang selepas 50 tahun air melimpah melepasi paras jambatan pada kadar 6 ataupun 7 pada 6 ataupun 10 inci je. Jadi kalau kita nak balik pada menyalahkan pasal perkataan balak ni adalah kita sebut stereotip je. Tetapi kita harus menerima bahawa perubahan suhu dunia ataupun dipanggil pemanasan global adalah punca utama. Kerana Eropah juga mengalaminya, dan saya jangka pada kali ini negara-negara yang sentiasa terdedah kepada taufan ataupun taifun juga akan mengalami taifun yang besar. Jadi tahun 2021 ni kalau lihat pada keadaan di Malaysia, ada kemungkinan taifun-taifun yang bergerak ke negara yang terdedah kepada taifun seperti Filipina, Jepun, Hong Kong, Taiwan juga akan mengalami taifun yang berbahaya kerana pergerakan arus daripada lautan Pasifik dan lautan Hindi kemungkinan akan membawa angin kencang yang boleh mendedahkan negara-negara yang berada dalam lingkaran Pasifik untuk menghadapi taifun dan akhirnya banjir. Jadi saya tak mau nak seret kita balik kepada pandangan siapa yang perlu dipersalahkan. Kerana pembalakan bukan satu-satunya isunya. Penerokaan hutan untuk industri sawit juga. Penerokaan hutan untuk pertempatan manusia juga menyumbang. Pembangunan yang pesat di daerah-daerah kerana demand untuk mendirikan bangunan perniagaan dan juga penyempitan sungai juga menyumbang. Berarti balak mungkin hanya satu daripada faktornya, tetapi kita tak dapat menafikan bahawa kepadatan penduduk, penerokaan hutan untuk menghasilkan lebih hasil pertanian bagi keperluan makanan kita, penerokaan hutan bagi membolehkan pertempatan manusia dibina, infrastruktur di dalam kawasan bandar bagi membolehkan lebih banyak bangunan dibuat, bagi membolehkan perniagaan ekonomi dan juga pembangunan setempat di peringkat daerah-daerah yang berlaku ni juga perlu diteruskan. Jadi dia memberi impak alam sekitar. Tapi impak utamanya adalah kerana El Nino ataupun La Nino ni yang membawa taburan hujan yang lebih tinggi berdasarkan kepada pencairan glasier ataupun air batu di kutub utara. Ini telah lama dibincangkan sejak 1987 lagi. Hingga semua aktivis alam sekitar bersetuju mengatakan kita tak dapat mengelakkannya, tapi apa yang kita lakukannya adalah memperlahankannya. Berarti glasier mencair setiap tahun. Setiap tahun kalau saudara tengok laporan Google saja, glasier tu saudara akan dapat glasier report. Hampir setiap tahun akan ada pecahan glasier yang besar daripada kutub utara, dan ini menyebabkan glasier mengalir ke laut dan meningkatkan paras suhu air laut. Apabila paras suhu air laut meningkat, tindak balas air terhadap wak panas yang bergerak di permukaan laut akan menghasilkan lebihan air yang menghasilkan hujan. Ini adalah teori sains yang tulen. Manakala apabila air pergi dan melanda negara-negara yang ada, banjir hanyalah terhasil akibat taburan hujan yang terlalu tinggi. Sebab yang sama juga kita tak boleh menyalahkan kata apakah Hong Kong, kemajuan Hong Kong menjadi punca sedangkan Hong Kong menghadapi badai, taifun. Begitu juga apa yang dihadapi oleh Jepun. Apakah kita akan mengatakan menyalahkan Jepun membangun hinggakan taifun di Jepun menjadi lebih kerap? Kan tidak, ini adalah faktor fenomena alam kerana faktor apa yang saya sebut sebagai pemanasan global. Ini dah dibincangkan lama sejak tahun 87 apabila El Nino pertama dikenal pasti, kemudian dia berulang pada tahun 1994, ada tahun 1999, kemudian dia berulang lagi pada tahun 1996, ada lagi berlaku pada tahun-tahun seterusnya, dan kita menghadapi yang besar dah pada tahun 2014. Okey, saya akan pergi kepada perniagaan je. Kalau ada satu dua soalan saya akan jawab sambil tengok apa barang yang ada untuk naik petang ni. Kalau lihatnya begitulah. Kalau saudara follow sidang akhbar hari ini, saya tak mau detailkan apa, tapi sidang akhbar hari ini menunjukkan bahawa akan wujud dua perkara yang penting, iaitu satu adalah
penarikan sokongan parti gabungan dalam Perikatan Nasional. Berarti kerajaan yang ada sekarang, PN ni, tidak akan lagi memiliki 113 undi. 113 mana tinggal 112 saja berikutan meninggalnya meninggalnya ahli parlimen Greek. Dan saya tak fikir bahawa pembangkang 96 undi yang mereka ada, mereka mampu mendapatkan 25 atau 26 sokongan daripada parti gabungan untuk membentuk kerajaan baru dengan majoriti mudah 111. Kerana sekarang 111 ya, kerana parlimen hanya ada 220 berikutan kematian MP Sibu, MP Batu Sapi dan juga MP Greek. Saya tak fikir, tapi yang paling dekat adalah PRU je. Kerana saya tak fikir kata dalam krisis sekarang parti yang berpecah daripada PN akan berkompromi dengan parti dalam PH. Saya tak fikir. Walaupun banyak ura-ura mengenai tanda tangan dan surat sokongan apa semua, tapi akhirnya tidak ada pihak yang akan mendapat 111 undi simple majority untuk membentuk kerajaan. Jadi yang jelas kita akan pergi pada PRU je. Kalau kita bentuk kerajaan baru dengan majoriti 111, 112, isu yang sama juga berlaku. Kerana masalah utama adalah ahli parlimen kita sekarang saling mengugut untuk mendapatkan manfaat peribadi. Jadi oleh kerana 2-3 orang saja boleh, kerana majoritinya sangat tipis, 2-3 orang ataupun 3-4 orang yang memiliki kepentingan peribadi sudah cukup untuk menjatuhkan kerajaan. Besok kalau bertukar kerajaan lagi dengan simple majority, 2 atau 3 orang pula yang akan mengugut kerajaan baru untuk mendapat manfaat peribadi akan menyebabkan kerajaan baru juga runtuh. Jadi saya fikir ramai orang memfikir kata PRU adalah pilihan bagi ahli politik. Mereka berfikir bagaimana nak membentuk kerajaan yang stabil berdasarkan kemahuan mereka untuk berkuasa. Jadi dalam fikiran mereka adalah kuasa dan stability. Bagi kita adalah wabak COVID-19 dan penderitaan rakyat kerana ekonomi dan juga bencana alam sedang berkembang. Tapi kalau tanya saya, 70% adalah pilihan raya. Potensi untuk membentuk kerajaan baru adalah 30%. Potensi kerajaan sekarang untuk runtuh adalah 99%. Kalau rundingan hari ini yang membabitkan Tuan Guru Haji Hadi sebagai orang tengah gagal, saya boleh anggap gagal je. Kita tunggu nanti malam ni akan ada keputusan penting apabila Majlis Tertinggi UMNO bersidang. Dan kita akan lihat sekiranya keputusan daripada Majlis Tertinggi adalah memohon semua ahli parlimen yang berada dalam kabinet meletakkan jawatan berdiri secara jelas akan nampak bahawa kalau kabinet malam ni kehilangan 8 ke 10 menteri daripada UMNO, itu akan bererti kerajaan sekarang akan tumbang. Sekiranya berlaku kenyataan 3 atau 4 ahli parlimen saja yang menyokong kerajaan Perikatan Nasional mengumumkan mereka menarik diri daripada menyokong, berarti secara automatik kerajaan sekarang akan jatuh. Cuma secara teknikalnya saja kita akan melihat apa tindakan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, kerana Baginda mempunyai kuasa untuk memastikan sama ada PRU ataupun tidak, sama ada beliau akan melancarkan darurat politik untuk memastikan pada tempoh 6 bulan ini satu kerajaan yang dibentuk daripada darurat politik dapat terus memerintah dan memastikan dalam tempoh 6 bulan kita dapat menyelesaikan krisis COVID-19, krisis ekonomi dan bencana alam ni. Jadi itu bergantung juga pada kebijaksanaan dan juga hemah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Selebihnya tu tiada jalan lain. Secara perlembagaan, kerajaan boleh saja tumbang apabila kehilangan 2 undi. Sekiranya ada 2 undi hari ini menarik diri daripada menyertai menyokong kerajaan, berarti kerajaan sekarang adalah kerajaan yang hanya ada kurang daripada 111 kursi. Okey, itu je yang boleh saya jelaskan kepada saudara. Kalau tengok baca pun kita dah boleh faham dah. Ini adalah jalan menuju PRU. Cuma kita akan lihat jalan terakhir adalah bagaimana Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong bertindak sebagai sebagai di-Pertuan Agong yang mempunyai banyak komitmen terhadap rakyat. Kita akan lihat apa kali ini Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong akan mendapat nasihat daripada Majlis Raja-Raja, sama ada nak membubarkan atau membentuk satu kerajaan mengisytiharkan apa yang disebut sebagai darurat politik bagi membolehkan seorang Perdana Menteri dilantik di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong dan mentadbir selama 6 bulan dan membentuk satu kabinet yang dipanggil sebagai kabinet pembantu saja, kerana di bawah darurat hanya Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri saja yang berkuasa ke atas negara.
manakala Menteri Kabinet hanya dianggap sebagai pasukan pembantu. Itu saja yang ada. Kita tengok besok lusa, tapi takah untuk melihat musnahnya kerajaan telah kelihatan dengan jelas semalam dan hari ini makin jelas. Dan malam ini kita tunggu apa keputusan Majlis Tertinggi UMNO apabila mereka bersidang. Sekiranya keputusan muktamad dibuat bahawa UMNO ingin menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional, maka esok kita dah boleh menganggap bahawa kerajaan ini menuju jalan musnah. Dan kemudian lihatlah sama ada orang lain boleh membentuk 111 undi untuk kerajaan campuran yang saya tak fikir akan berlaku. Yang paling dekat adalah alang-alang menyulut perkasam, kata ahli politik ni. Kebanyakannya berpegang alang-alang menyulut perkasam, iaitu bertindak luar biasa pada ketika ini. Maka pilihan raya lah jawapan yang berbaloi. Tidak berbaloi untuk mereka bertindak menjatuhkan kerajaan sekarang sekiranya sekadar untuk membentuk kerajaan campuran. Itu adalah perkiraan yang lemah kerana membuat perubahan yang besar, meletakkan rakyat dalam keadaan yang sukar, tapi hanya untuk tujuan membentuk kerajaan baru. Sekiranya bentuk kerajaan baru dengan 26 sokongan baru pun, PH hanya boleh membentuk kerajaan pada sekitar 111 ke 112 undi. Kemudian berulang lagi wa'asa balik hasil. Datang lagi 5-6 orang yang tak mendapat kepentingan, dia ugutnya lagi kerajaan yang baru. Akhirnya kacau bilau. Kerana saudara tahu bahawa kita panggil dia apa? Kita membentuk kerajaan mafia sekarang, di mana semua orang menggunakan kuasa kerusinya sama seperti meletakkan pistol kepada mana-mana orang saja untuk memenuhi kemahuan mereka. Ahli-ahli politik pun dah jadi macam Gambino. Gambino adalah ketua-ketua kecil mafia yang berurusan di meja dengan menggunakan sigar dan pistol je, saudara. Ini yang tanya saya dengan jelasnya saya akan nampak adalah pilihan raya. Tapi yang paling saya minta saudara doakan adalah tiada pilihan raya dalam tempoh 6 bulan ni. Mustahil kita akan boleh berpilihan raya dalam keadaan yang aman. Kawan-kawan saya akan kata, kalau buat pilihan raya, saudara, pergerakan rentas sempadan akan berlaku dengan besar. Kerana hampir 40% daripada pengundi Malaysia tidak mengundi dalam kawasan yang mereka diami. Kalau saudara tengok di Kelantan saja, saya tak fikir kata tak kurang daripada 400,000 rasa saya. Pengundi Kelantan adalah mereka yang berada dari luar. Kalau mereka ni balik daripada zon merah dan kemudiannya bertimpa-timpa di pusat pengundian, mustahil. Dalam masa 60 hari, tuan-tuan, kita tak boleh membeli teknologi untuk membuat pengundian online ataupun pengundian menggunakan sistem Amerika. Kosnya sangat tinggi dan kita tak mahir. Yang kita akan balik pada pengundian manual seperti mana yang berlaku dalam PRN Sabah. Di mana kalau saudara tahu bahawa PRN Sabah lah yang menyebabkan wabak COVID-19 menjadikan Sabah menjadi negeri yang tertinggi dengan 32,000 kes sekarang kerana PRN. Jadi kalau buat, saya tak fikir kita ada teknologi dan kita ada bajet dan kita mampu membawa masuk sistem undi komputer dalam tempoh 60 hari sekiranya Dewan dibubarkan. Mustahil. Dan sistem tu tak diuji pakai pula. Saya tak fikir SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, bersedia untuk melaksanakan undi digital di mana anda boleh mengundi dari rumahnya. Tak mungkin tu. Tapi apa impact dia kalau sama kita buat dalam waktu dekat atau kita drag benda ni pada satu tempoh waktu yang lebih lama? Dia bukan soal impact, dia soal dia kalau dia kita kan undang-undang kita apabila Dewan, begini orang tanya impact dia. Dia bukan di tangan kita. Sekiranya orang-orang politik membuat keputusan untuk menjatuhkan kerajaan sekarang, undang-undang adalah kerajaan baru mesti dibentuk dalam tempoh 60 hari. Itu undang-undang yang ada. Satu lagi undang-undang yang tak pernah diguna pakai. Kecuali di Kelantan yang pernah diguna pakai. Tapi di seluruh negara tak pernah dipakai. Itu darurat politik. Di mana Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Di mana apabila Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat, beliau akan menjadi ketua eksekutif dan melantik seorang Perdana Menteri sebagai ketua legislatif. Dan kemudiannya akan ada kabinet yang dibentuk, tetapi kabinet ini dipanggil hanya sebagai kabinet pembantu. Ini beza dia. Yang saya fikir kata dengan nafsu orang politik sekarang, jika Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat politik, istana negara pun mereka akan serang. Akan menimbul banyak kecaman. Kerajaan akan menjadi lebih huru-hara sebab kita sedang bergaul dengan Godzilla dan monster yang sekarang mahukan kuasa, bukan mahukan keamanan. Kalau melihat pada krisis mereka sekarang, semua orang dalam keadaan ingin berkuasa, bukan ingin menyelesaikan masalah. Krisisnya sekarang adalah krisis mereka mahu berkuasa. Sudah pasti tak timbul soal nak drag atau tidak. Berarti kalaulah malam ni mereka membuat keputusan untuk keluar daripada kerajaan, berarti kerajaan yang ada boleh dianggap jatuh besok. Berarti dalam minggu ini juga Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dan akan menyarankan Yang di-Pertuan Agong dua perkara.
sama ada yang membubarkan dewan ataupun memohon perlindungan yang dipanggil sebagai darurat politik. Itu je dua option yang ada. Dan yang ketiga kalau ada pun adalah yang di-Pertuan Agong akan menawarkan kepada mana-mana ahli politik yang memiliki 111 undi untuk tampil dan menyatakan memiliki 111 undi untuk membentuk kerajaan baru. Sekiranya mana-mana ahli politik datang dengan membawa 111 undi pun saudara, kita akan balik wak balik asing. Dia angkat sumpah hari ini, besok dah ada dah ugutan. Orang ni akan tinggalkan, orang ni akan tinggalkan. Berarti sama saja, tak nampak akan ada kerajaan yang boleh membentuk kerajaan yang stabil dengan sekurang-kurangnya 125 undi. Sekiranya 125 undi itu kesan nak membelot tu memerlukan sekurang-kurangnya 15 orang belot. Tapi dengan keadaan sekarang 113, 108 ni, kita hanya memerlukan 2 orang belot je untuk jatuhkan kerajaan. Kerajaan tinggal 112 je sebenarnya, kerana salah seorang yang menandatangani SD untuk membentuk kerajaan sekarang iaitu ahli Parlimen Gerik telah pun kembali ke Rahmatullah. Dia tak nampak cara dah. Kerana ini adalah kuasa orang politik. Walaupun dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong mempunyai kuasa terakhir, iaitu sama ada membubarkan dewan atau membentuk darurat politik, bergantung kepada dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Dan kalau dia bentuk darurat politik pun saudara, orang-orang politik yang dalam keadaan tamak dan bernafsu penuh tak akan berdiam diri. Dia mereka akan menyerang lagi institusi diraja, institusi istana, dan akan meletakkan negara ini dalam keadaan huru-hara. Dan akhirnya kita yang bertenang ni pun saudara akan terembat emosional. Saya tak mau cerita saudara sokong siapa, tapi akan pecah kepada 3 sokongan. Mereka yang menyokong keputusan diraja, mereka yang menyokong parti A dan mereka menyokong parti B. Negara akan berpecah belah dengan teruk. Dan untuk pertama kali kita akan melihat apa yang berlaku di Thailand, di mana akan bangkit satu golongan dipanggil Reformasi Kuning yang meminta semua orang menghormati keputusan di sana. Kemudian muncul pula golongan yang kita panggil hijau ke biru ke, yang akan menetapkan nak pilihan raya, dan kemudian pembangkangnya. Lagi kacau bilau tuan-tuan. Itu saja yang share setakat hari ini. Saya akan share lagi selepas melihat keputusan malam ni. Besok kita akan share. Setakat yang saya bagi tahu kata begitu buruknya cuaca yang melanda negara dengan banjir, begitu buruknya COVID-19 yang telah 12 bulan melanda negara kita. Tapi akan datang satu lagi bencana yang paling besar adalah bencana politik apabila berlaku pertelingkahan dan jatuhnya kerajaan sedia ada dan kita akan pergi pada pilihan raya dalam tempoh 60 hari. Ada satu soalan di sini. Pandangan Tuan Haji tentang vaksin di UK, dikatakan negara itu lockdown kerana vaksin yang tidak berkesan, bukan kerana virus baru yang menular dengan pantas. Orang ni tanya mengenai vaksin lockdown di London. Kononnya vaksin Pfizer yang digunakan di London ni tak jelas. Saya dah jawab dah pada dulu. Gini, tuan-tuan, strain 5117 itu nama baru. Strain ni bermula di Kent, London. Strain ni kemudiannya dulu dikenali dengan nama strain 22 Palang 1. Berarti dia dikenal pasti pada 22 hari bulan Disember tahun 2020. Vaksin yang disuntik sekarang adalah limited. UK belum lagi menyuntik vaksin ni pada kadar yang tinggi. Masih lagi limited permulaan vaksin. Ingat setiap kali kita disuntik vaksin yang pertama, vaksin tu masuk, dia memerlukan 5 ke 7 hari untuk membentuk sistem imunisasi dalam badan. 5 ke 7 hari. Jadi jururawat yang dijangkiti selepas disuntik vaksin tu, dia dijangkiti adalah kerana vaksin belum lagi imun dalam tubuh. Sebab tu kalau saudara nak berjalan ke mana-mana, saudara akan mendapatkan vaksin, terutama vaksin bagi meningitis dan vaksin bagi jangkitan wabak batuk kering. Meningitis dan juga vaksin jangkitan wabak Afrika. Saudara akan diminta menyuntik 5 ke 7 hari sebelum saudara terbang ke Mekah ataupun terbang ke mana-mana negara. Kalau ingin terbang ke Somalia, syaratnya adalah 10 ke 14 hari. Saya nak terbang dulu, saya kena pergi suntik di Klinik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 10 hari minimum. Jadi saya kena pergi suntik dan ambil CJ dia berwarna kuning tu, saya akan kepit dekat pasport saya. Membolehkan saya bergerak dengan mengatakan saya telah pun disuntik vaksin yang mencegah saya daripada menerima jangkitan wabak Afrika. Yang paling besar waktu tu adalah meningitis dan beberapa wabak jangkitan yang lain. Begini Jadi apabila London suntik, jumlah suntikan tu sangat kecil, belum lagi meluas. Dan London baru melaksanakan suntikan pertama, bererti sistem imuniti yang ada dalam tubuh hanya 50%. Selepas 28 hari, barulah boleh disuntik vaksin yang kedua. Suntik vaksin yang kedua selepas 28 hari, barulah sistem imunisasi tubuh akan meningkat kepada 95%.
Jadi dua benda berbeza tu saudara dengar maklumat mengenai strain 5117 dan vaksin tu berbeza. Strain dah datang sebulan. Angka jangkitan yang meningkat sekarang berebak dengan pantas kerana 5117 mempunyai 70% kuasa jangkitan yang lebih tinggi. Tetapi tidak ada bukti sains mengatakan dia mempunyai kuasa membunuh yang lebih tinggi. Dia kuasa jangkitan saja lebih tinggi. Tapi tiada bukti menunjukkan bahawa kuman ini, strain ni boleh membunuh 70% lebih kuat. Berarti dia hanya 70% lebih cepat berjangkit. Settle. Yang saudara kata vaksin tak berkesan, tiada bukti klinikal kerana vaksin baru mula dicucuk. Berarti yang terdedah kepada jangkitan lockdown di London ni berjuta-juta orang. Berpuluh-puluh juta orang. Yang baru disuntik setakat hari ni, mungkin hanya baru sampai 1 atau 2 juta orang. Dan 1 atau 2 juta orang yang baru disuntik sejak vaksin ni diperkenalkan di London pada awal bulan pertengahan Disember. Kita belum dapat lihat result dia sebab mereka belum melalui suntikan kedua. Kerana suntikan kedua hanya dibuat 28 hari. Berarti kalau nak buat judge vaksin ni tak berkesan, dia hanya boleh dibuat judgementnya selepas 31 hari bulan Disember. 31 hari bulan Mac. Itu habis saja kuartal pertama. Bila ada angka jangkitan barulah kita lihat. Saya dah dapat baca hari ini satu artikel. Pakar telah bersetuju. Anda suntik je vaksin ni, selagi benda tu adalah COVID, dia mutasi macam mana pun vaksin ni akan cover. Kerana vaksin ini kebal kepada semua jenis mutasi asalkan dia berada di bawah COVID-19. Tak kisah dia mutant jadi A, dia mutant jadi B, dia jadi AB, dia mutant jadi C, dia menjadi CA. Apa saja dia mutant selagi dia adalah coronavirus, dia akan tertakluk di mana tak mampu mengatasi kebalnya vaksin yang ada sekarang. Ini disahkan oleh semua pakar dan semua pakar bersetuju kata jangan risau mutasi vaksin kerana vaksin ini covered. Selagi dia datang di bawah keluarga COVID, berarti dia berpindah arah macam mana pun, dia hanya boleh berpindah arah dari segi bentuk. Tetapi dia tak mampu melawan vaksin ni. Jadi jangan dengar khabar angin mengenai ini. Benda ni mengelirukan. 5117 adalah strain yang sama macam D614G. Sama saja strain dia. Cuma D614G, dia mempunyai keupayaan membunuh. 4 kali lebih tinggi keupayaan membunuh. Tetapi 5117, 70% lebih tinggi kepantasan menjangkiti. Jadi kalau saudara tengok jangkitan besar sekarang, tak boleh ukur kerana suntikan di London baru bermula. Saya tak fikir kata ada 10 juta suntikan pun di London yang sedang berjalan sekarang. Indonesia pun baru nak mula. Singapura baru saja bermula. Saya fikir Singapura kata sampai end Disember saja dia hanya sempat 100 ribu je. Berarti kalau hujung bulan Januari pun mungkin dia hanya dapat 1 juta. Tetapi jumlah suntikan pertama tidak menggambarkan jumlah total kerana suntikan pertama hanya cover 50%. Jadi memerlukan satu lagi bulan untuk 28 hari lepas suntikan pertama baru boleh buat suntikan kedua. Kerana pakar meminta bahawa setiap suntikan adalah 2 dos tetapi dibuat selang 28 hari. Saya harap saya menjawab tu, jangan dengar itu betul-betul keliru dan salah tu. Dengan mengatakan suntikan vaksin di London tak berkesan kerana 5117 turun merebak. 5117 ni cerita bulan Disember. Cerita di Kent pada bulan Disember. Suntikan yang datang ni baru hanya bermula pada minggu ketiga bulan Disember. Jadi tak ada kaitan tu. Matematik dan juga jam tu, conclusion tu salah tu. Okey? Saya pergi pada jualan dah tak ada apa soalan rasanya. Betul tak ada apa